Baik, lepas zaman Nabi Lut ada zaman Nabi apa lagi? Marilah zaman Nabi Musa. Mari zaman Nabi Musa, tuan-tuan, pattern Firaun lebih kurang pattern Namrus. Mengaku jadi Tuhan, mengaku jadi penguasa, memiliki bumi Mesir, sungai-sungai berada di bawah telapak kaki aku. Bukan kata sungai tu duduk bawah, dia kaki dia masuk dalam sungai, tak. Maksud dia memerintah. Segala perbendaharaan dan ekonomi Mesir adalah di bawah kekuasaan dia. Firaun menjadi kerajaan yang hebat kerana dia memiliki dua benda yang besar, tuan-tuan. Pertama, Firaun memiliki penasihat daripada kalangan ahli-ahli sihir dan ahli-ahli nujum yang hebat. Dan yang kedua, dia mempunyai bilangan bala tentera yang siap, berkelengkapan senjata dan logistik yang canggih dan hebat pada masa itu, jumlah yang ramai. Bukan setakat tentera dia ramai, persenjataan dan logistik dia juga antara yang termoden pada zaman tu. Sebab tu dia rasa gah sangat sebagai penguasa dan pemerintah Mesir. Mari Nabi Allah Musa. Sebenarnya kalau kita melihat petunjuk, kita memang payah nak bayangkan dari sudut logik. Kira Nabi Allah Musa itu, zaman Nabi Allah Musa dilahirkan adalah zaman pembunuhan anak lelaki. Betul? Anak lelaki Bani Israel. Firaun buat declaration, Firaun buat pengumuman, mana-mana wanita Bani Israel yang melahirkan anak lelaki, bunuh. Semua anak lelaki Bani Israel kena bunuh, termasuk Nabi Allah Musa. Tetapi berjaya diselamatkan akibat ibu dia letak dalam kotak. Yang sebenarnya ibu dia sengaja hanyutkan dia ke dia tu terhanyut. Nabi Musa duduk dalam kotak tu sengaja dihanyutkan oleh ibu dia atau terhanyut. Kalau kita tengok banyak kitab tafsir, asalnya setiap kali tentera Firaun lakukan spot check, mak Nabi Musa ni akan ikat tali pada kotak tu. Satu tali tu dia akan ikat pada pokok. Contoh, bila mari tentera Firaun nak buat spot check, dia letak Nabi Musa dalam kotak, dia lepaskan. Jadi hujung tali yang satu lagi tu dia tambat pada pokok. Jadi bila mari, oh tak ada anak. Jadi bila selesai berlalunya tentera, dia tarik balik. Tapi hari tu nak cepat punya pasal, dia lepas kotak, dia tak ingat ikat. Bukan dia sengaja peranyut, benda tu jadi terhanyut. Kemudian suruh anak perempuan kakak kepada Musa, kakak kepada Nabi Allah Harun yang bernama Maryam. Ikutlah di tepi sungai, tengok kotak ni berakhir di mana. Lah sekali percaturan Allah tu lagi besar. Tempat yang paling ditakuti untuk kotak tu singgah, kotak tu pergi singgah situlah. Harapan kita agak-agak kotak tu kalau sampai depan nursery ke okey juga kan. Tepi pintu pagar rumah anak yatim ke berbaloi. Tapi tempat yang paling ditakuti situlah kotak tu sampai. Seolah-olah habislah Nabi Musa dah. Kalau kita habislah Nabi Musa. Tapi Allah letakkan rasa kasih, Allah letakkan rasa sayang pada permaisuri dia. Siapa? Asyah binti Muzahim. Sebab Firaun tak ada anak. Firaun tak ada anak. Jadi Asyah tengok jiwa seorang ibu jatuh kasih, jatuh sayang kepada bayi yang dijumpai tadi. Lalu bawa jumpa Firaun. Firaun tengok, Firaun nak bunuh dah, tapi dipujuk. Maksudnya di sini Firaun pun tak boleh nak lawan cakap bini dia, sehebat mana pun. Maksudnya walaupun dia kata nak bunuh, kalau dia keras pada bini, macam mana Tuhan sayang, aku tetap bunuh. Tapi bini pujuk, okeylah, bolehlah. Maksudnya kuasa perempuan tu Firaun pun tak boleh lawan. Jadi akhirnya jadikan sebagai anak angkat. Allah izinkan dalam percaturan dia Nabi Musa membesar dalam istana Firaun. Bapa angkat dia Firaun, yang satu masa Allah akan takdirkan dia akan lawan dan dakwah bapa angkat dia sendiri.
Tapi dia membesar dalam istana Fir'aun, makan makanan Fir'aun, minum minuman Fir'aun, mendapat pelajaran dalam istana Fir'aun. Last kali dia melakukan satu kesilapan. Apa kesilapan yang dia pernah buat? Tertumbuk seorang lelaki yang sama bangsa dengan Fir'aun, iaitu Kipti. Sekali tertumbuk, apa jadi kat lelaki tu? Mati terus. Nak jadi kebetulan sekali tertumbuk mati. Sudah mati kawan ni. Jadi dia dengan lelaki yang dia bantu tu sama-sama bersepakat nak menyembunyikan rahsia. Jadi bila dapat ketahuan oleh tentera Fir'aun, mereka nak carilah siapa pembunuh bagi lelaki tu. Jadi pakat duk senyap, kawan tu buat perangai pula hari lain. Hak dia tolong tu. Bila buat perangai pula, Nabi Musa tak mau jadi macam hari tu, kan tertumbuk, mati pula kali kedua. Jadi dia tarik agak keras kawan tu supaya benda ni tak jadi lagi. Jadi kawan tu pun terkeluar, kamu ni tarik aku kuat-kuat, kamu nak tumbuk aku juga kan macam kamu tumbuk kawan. Dia jadi terkeluar lah benda tu. Kamu tarik aku kuat-kuat ni, nak tumbuk aku macam hang tertumbuk sampai mati kawan tu. Tiba-tiba orang dengar, rupanya hang yang tumbuk tu. Asalnya nak bercakap dua ni je. Last kali orang pun cari. Bila cari, Nabi Musa melarikan diri sementara ke negeri negeri apa? Madian. Di situ dia bertemu dengan dua orang wanita kan, adik-beradik, Safura dengan adik dia. Dan dikatakan bapa mereka bernama Syu'aib. Ni pun khilaf. Ada kata Syu'aib tu adalah Nabi Syu'aib, ada kata dia adalah kebetulan individu yang lain, tapi kebetulan nama dia Syu'aib. Kebetulan nama dia Syu'aib. Khilaf lah antara ulama, antara benar-benar Safura itu anak Nabi Syu'aib, dan satu lagi Syu'aib seorang individu lain yang bukan berpangkat Nabi. Kebetulan nama dia Syu'aib. Dan Syu'aib betul-betul Nabi pun memang duduk di negeri Madian. Syu'aib Nabi betul pun duduk di negeri Madian. Kalau kawan tu bukan Nabi Syu'aib pun, ini adalah negeri Madian. Jadi bila keadaan demikian berlaku, Nabi Musa balik bertemu dengan Fir'aun. Bertemu dengan Fir'aun. Izhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sebab tu dakwah ni tuan-tuan. Walaupun Fir'aun tu orang yang membangkang, orang yang sombong, orang yang takabur, tapi Allah masih lagi nak apa? Nakkan kebaikan atas dia dengan menghantar utusan dia. Kok nak berubah. Kok nak berubah. Hantar Nabi Musa, hantar Nabi Harun. Bila hantar Nabi Musa dengan Nabi Harun, apa jadi? Dia berubah ke dia makin sombong? Dia makin sombong. Sebab dia ada ahli-ahli sihir yang ramai. Bagi dia boleh menumpaskan Nabi Allah Musa dengan sekelip mata saja, dengan kehebatan ahli sihir dia yang boleh buat macam-macam. Tapi hakikatnya dia tewas, dia kalah. Dan akhirnya pengakhiran hidup dia berakhir di laut. Dia tenggelam di laut Merah tuan-tuan. Tapi di saat akhir dia mengaku tak? Sekarang baru aku yakin dan percaya kepada Tuhannya Musa. Adakah Allah menerima? Ni perbahasan paling panjang juga. Maksudnya dah masa tu dia bertaubat, Allah tak terima ke taubat dia? Itu bukan kerja saya, bukan kerja tuan-tuan, itu adalah kerja Allah. Itu adalah kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah. Cuma kisah tu biar jadi iktibar bagi kita. Seorang yang suka membangkang, seorang yang sombong terhadap Allah, itulah azab dan balasan dia. Yang sampai hari ini dalam Quran pun sebut Allah akan tunjukkan dia punya jasad tu terselamat, mumia dia Ramses II kan. Boleh kita tengok hari ni. Saya tak tahu berapa harga muzium sekarang. Kalau dulu RM25 zaman saya. Dan ni mungkin mahal lagi. Boleh tengoklah macam-macam Fir'aun tu, Tutankhamun ada, Amunhotep ada, Ramses II ada. Ni
jenis Fir'aun zaman dulu. Tak semua Raja Mesir tu gelaran dia Fir'aun. Dia ada tahun sekian-sekian baru gelaran tu bermula. Dan bila kata Fir'aun ni, bila orang sebut Fir'aun ni, dia jadi skeptik. Dia orang nampak Fir'aun Nabi Musa terus. Bila kita kata, oh Fir'aun ni jadi macam ni, bila sebut Fir'aun tu dia jadi skeptik. Fir'aun Musa tu je ada dalam kepala kita, seolah-olah raja lain tu bukan Fir'aun. Hak lain pun gelaran sama, sebab dia bukan nama, dia gelaran bagi pemerintah. Fir'aun macam An-Najasyi. An-Najasyi tu nama ke gelaran? An-Najasyi tu gelaran bagi pemerintah Habsyah. Nama dia siapa? Kalau zaman Nabi, Asamah binti Abjar, Asamah bin Abjar. Macam juga Raja Rom. Raja Rom gelaran dia apa? Raja Rom, Kaisar ke? Kaisar bukan Parsi. Heraklius. Kalau Parsi baru Kaisar. Apa lagi gelaran-gelaran lain yang kita? Contoh Malaysia yang di Pertuan Agong, tapi bukan nama dia. Nama dia mungkin Tunku sekian-sekian, Tunku sekian-sekian. Jadi gelaran bila dia naik jadi Agong, yang di Pertuan Agong tu bukan nama. Tu gelaran dia. Jadi tinggalkan skeptik Fir'aun yang ada, hanya merujuk kepada Fir'aun Musa. Sebab Fir'aun tu banyak. Fir'aun tu, Fir'aun ni, Fir'aun tu, Fir'aun ni. Tu nama dia. Baik.